Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah pada hari ini kumpulan kami akan present. Yang saya hormati Dr. Syakir selaku lecturer pengajian ibadah korban dan rakan-rakan yang dikasihi. Pada hari ini kumpulan saya akan membentangkan sirah Nabi Ibrahim tentang korban. Jadi ini adalah nama ahli kumpulan saya. Seterusnya kita pergi pada pengenalan. Baik, ibadah korban adalah ibadah sembelihan haiwan ternakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala di hari raya Aidil Adha, iaitu pada 10 Zulhijjah dan 3 hari tasyrik, iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Jadi ibadah korban ni, ibadah sembelih ni, dia ada pada hari khusus dia, iaitu pada hari raya Aidil Adha. Kalau kata pada hari-hari lain boleh korban, tapi dia tidak dikira sebagai ibadah yang dituntut lah. Seterusnya, jenis binatang yang hendak dijadikan korban haruslah jinak, terdiri daripada haiwan ternakan atau peliharaan. Haiwan-haiwan liar seperti kambing hutan, seladang yang hidup dalam rimbau dan seumpamanya adalah tidak sah untuk ibadah korban. Jadi binatang yang kita nak jadikan korban ni pun dia ada ciri-ciri yang perlu kita ikut. Dan ada banyak lagi sebenarnya ciri-ciri dia. Contohnya yang kita boleh ambil yang tadi dalam slide adalah binatang yang berkuku tajam, binatang yang berbisa yang boleh memudaratkan kita, binatang yang hidup dalam dua alam dan sebagainya. Jadi kita perlu ikut jenis binatang yang boleh dijadikan korban untuk kita korban dia. Okey, seterusnya umur minima bagi haiwan yang boleh dijadikan korban. Contoh haiwan dia ialah kambing atau kibas atau biri-biri atau domba. Umur bagi haiwan tersebut hendaklah 1 tahun lebih. Kalau tak 1 tahun lebih, tak boleh dijadikan korban. Lembu atau kerbau hendaklah berumur 2 tahun atau lebih. Manakala unta pula, dia haruslah 5 tahun atau lebih. Jika haiwan-haiwan ni dia tidak ikut pada tahun dia, maka haiwan tersebut tidak boleh dijadikan korban. Dan haiwan ni juga dia akan tengok pada faktor kesihatan, faktor fizikal untuk dijadikan korban. Baik, ada hadis tentang ibadah korban ni. 4 perkara yang tidak boleh ada haiwan korban ialah yang nyata benar buta matanya, yang nyata benar sakitnya, yang nyata benar pincang kakinya, dan yang kurus kering, tidak ada sum-sumnya. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi dalam hadis ni ada 4. Dia kata yang haiwan tidak boleh jadikan korban ni, contohnya seperti mata dia buta, lepas tu dia memang sakit, kaki dia pincang dan kurus kering. Jadi dia tak boleh jadikan korban. Jadi insyaAllah hukum ibadah korban. Hukum ibadah korban adalah sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut dalam Islam. Orang yang melakukannya akan mendapat pahala, dan jika ditinggalkan selayaknya dicela. Sunat muakkad adalah sejenis ibadah sunat yang jarang sekali ditinggalkan oleh Nabi SAW. Mereka yang terdiri daripada orang Islam, hamba yang telah merdeka, baligh, berakal dan yang mampu, hendaklah melakukan ibadah korban. Jadi ibadah korban ni dalam Islam sangat dituntut. Jadi hukum dia adalah sunat muakkad. Fadilat melaksanakan ibadah korban ada 5. Pertama, penebus dosa kecuali dosa besar.
Dia boleh jadi penebus dosa kita. Semua dosa boleh, sekali dosa besar je. Dosa besar, hendaklah kita ni taubat nasuha. Yang kedua, mendapat hasanah, iaitu kebajikan bagi setiap bulu binatang korban. Yang ketiga, mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Keempat, membentuk peribadi ikhlas, sabar dan qanaah, iaitu bersyukur, belas kasihan dan tolong menolong. Jadi kita bila buat ibadah korban ni, dia membentuk dalam diri kita ni rasa ikhlas, bersabar, dan kita rasa bersyukur, belas kasihan, dan kita akan tolong menolong. Yang kelima, penyembuh penyakit rohani, fizikal, mental dan sosial. Jadi itu saja daripada saya, insya-Allah. Saya serahkan pada presenter yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hanif bin Azmi daripada kelas di PSU LMI. Hari ini saya akan membentangkan tentang biodata Nabi Ibrahim AS. Nama penuh baginda adalah Ibrahim bin Tarikh bin Nahur bin Saru' bin Raghu bin Faligh bin Abir bin Shalikh bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh. Baginda dilahirkan di Bandar Ur yang telah ditukar namanya menjadi Sanli Urfa yang terletak di Turki. Baginda dilahirkan di dalam gua kerana pada waktu ketika itu Bandar Ur sedang diperintah oleh seorang raja yang zalim bernama Namrud bin Ka'an, atau lebih dikenali sebagai Raja Namrud. Raja Namrud telah mendapat sebuah mimpi yang meramalkan bahawa akan terdapat seorang lelaki atau utusan yang akan menjatuhkan dia daripada takhtanya. Maka Raja Namrud mengarahkan ke semua tenteranya untuk membunuh semua bayi lelaki serta mengasingkan lelaki dan juga perempuan supaya tiada percampuran. Kemudian, ibu Nabi Ibrahim atau isteri Tarikh telah bersembunyi di dalam sebuah gua dan melahirkan Nabi Ibrahim di dalam gua tersebut. Gua tersebut kini telah dijadikan masjid yang bernama Masjid Khalil Chami, yang bermaksud Masjid Kelahiran Kekasih, sempena tempat kelahiran Nabi Ibrahim. Menurut sejarah, baginda telah dibesarkan oleh Azar atau pakciknya atau ayahnya, kerana baginda memanggil Azar dengan gelaran Abi yang bererti ayah. Nabi Ibrahim mempunyai dua gelaran yang masyhur. Yang pertama, Khalilullah, yang bermaksud kekasih Allah kerana ketaatan dan ketundukannya kepada Allah SWT. Kedua, gelaran Abul Anbiya, iaitu bapa sekalian Nabi, kerana bermula dari Nabi Ibrahim kemudian lahir Nabi-Nabi yang lain seperti anaknya Nabi Ismail dan Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, Nabi Musa dan Nabi Nuh. Tajuk yang seterusnya ialah latar belakang Nabi Ibrahim. Semasa baginda dilahirkan, ibunya memasukkan batu-batu kecil ke dalam mulutnya supaya keberadaannya tidak diketahui oleh orang sekeliling. Seminggu berlalu, lalu Tarikh bersama isterinya pergi ke gua tersebut dan terkejut kerana Nabi Ibrahim masih hidup atas mukjizat yang dikurniakan oleh Allah SWT. Ternyata Nabi Ibrahim mendapat sumber makanan yang sihat daripada ibu jarinya. Lebih memeranjatkan lagi, tubuh badan Nabi Ibrahim sudah seperti kanak-kanak berusia 2 tahun. Maka ibu bapanya berani membawa Ibrahim pulang. Semasa baginda remaja, terdapat sebuah pesta keramaian dan Raja Namrud mengajak semua rakyatnya untuk datang ke pesta tersebut. Atas perlindungan daripada Allah, Nabi Ibrahim telah membuat helah dengan cara baginda berbohong mempunyai penyakit berjangkit yang boleh merebak jika terkena kepada orang lain. Maka Azar membenarkan Nabi Ibrahim untuk tetap tinggal di rumah. Setelah semua orang leka dengan pesta tersebut, Nabi Ibrahim meneruskan dengan dakwah baginda dengan menghancurkan patung-patung berhala milik kaumnya dengan sebilah kapak dan membiarkan berhala yang besar, lalu menggantungkan kapak tersebut di leher patung berhala yang besar itu. Sekembalinya penduduk bandar itu ke tempat penyembahan mereka, mereka terkejut kerana didapati kesemua sembahan mereka telah musnah. Mereka pun menuduh Nabi Ibrahim kerana hanya Nabi Ibrahim sahaja yang tidak hadir ke pesta tersebut. Nabi Ibrahim menjawab,
Cuba tanyakan kepada berhala yang besar itu. Mungkin dia mengetahui akan siapakah yang melakukan perkara ini. Mereka yang ada di situ tercengang kerana mereka semua mengetahui bahawa patung tersebut tidak boleh melihat mahupun berkata-kata. Perkara ini sampai ke pengetahuan Raja Namrud dan dia mengarahkan untuk Nabi Ibrahim dibakar dan disaksikan oleh semua penduduk Ur. Atas kuasa Allah SWT, api tersebut menjadi sejuk dan tidak membakar Nabi Ibrahim walau seutas benang pun. Sejarawan mencatatkan api tersebut sangat marak dan menyala selama 30 hari dan ada yang mengatakan lebih lama lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmaizatul Fitrina binti Muhammad Hazri daripada kelas DPHU 5F. Nabi Ismail. Nama penuh baginda adalah Taraq bin Nahur bin Saru' bin Raw' bin Falaq bin A'bar bin Shalaq bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Lamuk bin Matushalakha bin Akhnuq bin Yad bin Mahlail bin Kinan bin Ainush bin Shits. Baginda dilahirkan semasa hijrah Nabi Ibrahim ke Palestin. Semasa penghijrahan itu, Siti Hajar telah memakai setagi atau kegunaannya seperti bengkung untuk mengaburi pandangan Siti Sarah akan kehamilannya. Tetapi setelah lahirnya Nabi Ismail, Siti Sarah berasa cemburu akan keakraban dan kegembiraan Nabi Ibrahim terhadap kelahiran Nabi Ismail kerana Siti Sarah masih belum dikurniakan lagi zuriat kepada Nabi Ibrahim walaupun telah lama bersama dengannya. Atas perintah Allah, Nabi Ibrahim diarahkan untuk menjauhkan Siti Hajar dan Siti Sarah di satu wilayah yang dinamakan Mekah. Setelah itu, Nabi Ibrahim, Siti Sarah dan Nabi Ismail yang masih bayi meninggalkan kawasan tempat tinggal mereka. Menurut kisah Islam, Sarah ialah isteri pertama Nabi Ibrahim AS yang sangat dicintai dan dikasihi. Sarah ialah seorang yang cantik pada zahir dan batin, iaitu pada rupa parasnya, akhlaknya dan budi pekertinya. Beliau juga adalah sepupu kepada baginda kerana ibu Sarah dan ibu Nabi Ibrahim AS merupakan anak perempuan kepada Nabi Lahish AS. Salah satu daripada anak perempuan itu menikahi dengan Tarukh, iaitu ayah Nabi Ibrahim, dan saudara perempuannya dinikahi oleh saudara Tarukh, iaitu Batuel. Di samping itu, Sarah juga adalah saudara tiri Nabi Lut AS. Ia disebut lahir di wilayah Qudsah yang terletak di kawasan pergunungan Babylon, Iraq. Sarah dan saudaranya Nabi Lut AS menerima ajakan Nabi Ibrahim AS untuk memeluk agama Islam. Semasa umur Sarah 37 tahun, beliau dinikahi oleh Nabi Ibrahim. Hal ini kerana Sarah merupakan seorang wanita yang tercantik selepas Hawa pada zaman itu. Maka tampannya Nabi Yusuf kerana nasab daripada Sarah. Tambahan pula, Sarah dan Nabi Lut AS sentiasa menemani Nabi Ibrahim berdakwah ke mana sahaja sehingga mengikuti penghijrahan Nabi Ibrahim ke Syam, Mesir dan Palestin. Setiba di Mesir, terdapat 2 orang pengawal yang memantau pergerakan keluar masuk sempadan Mesir. Disebabkan kecantikan Sarah yang sangat mengagumkan, Nabi Ibrahim menyuruh Sarah bersembunyi ke dalam kotak dari dilihat oleh pengawal itu. Namun begitu, pengawal tersebut menyuruh Nabi Ibrahim membuka kotak itu untuk pemeriksaan. Akan tetapi Nabi Ibrahim enggan membuka kotak tersebut kerana tidak mahu Sarah terlihat oleh pengawal-pengawal itu. Pengawal-pengawal tersebut terus mendesak dan akhirnya Nabi Ibrahim membuka kotak itu. Pengkhabaran tentang kecantikan Sarah sampai ke telinga Raja Mesir, iaitu Al-Am bin Amru Al-Qais. Maka raja tersebut bertanyakan kepada Nabi Ibrahim apakah hubungan baginda dan Sarah. Lalu Nabi Ibrahim menjawab, Sarah merupakan saudaranya, yang dimaksudkan saudara adalah saudara se-Islam. Baginda terpaksa berbohong kerana jika menyatakan hal yang sebenar, iaitu Sarah adalah isterinya, sudah pasti raja itu akan menjatuhkan hukum bunuh ke atas baginda. Selepas menjawab persoalan itu, Nabi Ibrahim pun berbisik kepada Sarah supaya membenarkan jawapan tadi. Selepas itu, Raja Mesir menyuruh pembantu-pembantunya mendandani Sarah dan dibawa ke hadapannya. Ketika Sarah sedang didandan, Nabi Ibrahim menyibukkan diri dengan salat dan berdoa memohon pertolongan Allah. Sebenarnya Raja Mesir berniat untuk melakukan perkara yang tidak elok kepada Sarah. Ketika raja itu ingin menyentuh Sarah, tiba-tiba tangan lelaki tersebut menjadi kaku dan mati rasa. Setelah 3 kali melakukan perkara yang sama, akhirnya Fir'aun memohon maaf dan memberikan seorang hamba perempuan yang bernama Hajar kepada Sarah dan Nabi Ibrahim sebahagian tanda kemaafan atas sikapnya yang keterlaluan.
Bertahun-tahun hidup bersama suami isteri, Sarah dan Nabi Ibrahim masih belum dikurniakan anak. Nabi Ibrahim sangat berkeinginan untuk mempunyai seorang anak lelaki, tetapi Sarah tidak dapat melunaskan hasrat itu. Lalu Sarah mengizinkan baginda untuk mengahwini hambanya iaitu Siti Hajar bagi mencapai hasrat Nabi Ibrahim. Selepas pernikahan Nabi Ibrahim dan Siti Hajar, maka lahirlah Nabi Ismail. Pada masa yang sama, Sarah diselubungi dengan rasa sedih dan cemburu. Disebabkan rasa cemburu yang menebal kerana Hajar mempunyai anak, jadi Sarah ingin memotong sebahagian tubuh Hajar, bahkan sehingga bersumpah atas nama Allah. Namun akhirnya kecemburuannya mereda. Namun kerana sudah bersumpah atas nama Allah, untuk memenuhinya, Nabi Ibrahim menyuruh Sarah mendidik telinga Hajar. Maka dari telinga yang berlubang itu, Hajar adalah wanita pertama yang memakai anting-anting. Oleh itu, Hajar menjadi semakin cantik dan semakin cemburulah Sarah. Jadi Nabi Ibrahim mengasingkan tempat tinggal Sarah dan Siti Hajar dengan dibawa jauh dari situ. Kemudian dari Syam, Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar dengan unta ke selatan sehingga ke satu tapak yang bernama Faran yang kini merupakan tanah suci kota Mekah. Tiada seorang pun manusia yang ada di situ. Oleh kerana itu, timbullah rasa bimbang kepada Siti Hajar. Nabi Ibrahim meminta Siti Hajar bertawakal kerana ini adalah perintah Nabi Ibrahim untuk membawa Siti Hajar ke situ. Lalu Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail. Lalu Nabi Ibrahim pulang ke rumah Sarah iaitu di Palestin. Setelah beberapa tahun kelahiran Nabi Ismail, rumah Sarah didatangi oleh tetamu. Kemudian baginda menyambut tetamu tersebut dengan perasaan yang bercampur baur kerana tetamu itu tidak dikenali. Selepas mempelawa tetamu itu masuk ke rumahnya, baginda pun mempersilakan tetamunya untuk duduk dan terus bergerak ke dapur dengan pantas untuk menyediakan makanan dan minuman kepada tetamu. Semasa baginda berada di dapur bersama isteri, Nabi Ibrahim menyuruh Sarah menyediakan makanan untuk mereka. Tetapi kelihatan gusar yang terpapar di wajah baginda. Lalu Sarah menenangkan suaminya dengan menemani baginda untuk memberikan layanan kepada tetamu. Sarah pun ketawa bagi mengurangkan kegusaran di hati. Tetamu tersebut memberitahu bahawa mereka adalah utusan dari Allah kepada kaum Nabi Lut dengan membawa berita yang gembira. Jadi mereka sedar bahawa mereka sedang berhadapan dengan malaikat. Perkara yang disampaikan adalah tidak lama lagi Nabi Ibrahim dan Sarah bakal mempunyai anak lelaki bernama Ishak. Sambil Sarah keheranan lalu menepuk mukanya dengan berkata, "Aku sudah tua lagi mandul. Bagaimana aku boleh mendapatkan anak pada umur itu adalah 90 tahun. Sarah diriwayatkan meninggal dunia pada umur 127 tahun di kawasan yang bernama Hebron. Setelah Sarah meninggal dunia, Nabi Ibrahim AS membeli sebuah tempat di Hebron dari penduduk setempat dan memakamkan Sarah di tempat tersebut. Selepas itu, tempat itu dimakamkan Nabi Ibrahim, Nabi Ishak dan Nabi Yaqub, iaitu sekarang permakaman tersebut dikenali sebagai Masjid Al-Ibrahimi di kawasan Al-Khalil, Palestin. Seterusnya, Hajar adalah anak Raja Maghribi. Ayahnya dibunuh oleh Fir'aun bernama Dhu al-Arsh dan dia ditawan dan dijadikan hamba. Oleh kerana dia masih di pangkat yang mulia, dia dijadikan perempuan simpanan dan dapat memasuki kerajaan Fir'aun. Siti Hajar adalah seorang yang berkulit hitam dan berasal dari Mesir. Beliau juga merupakan hamba yang dihadiahkan oleh Raja Mesir sebagai tanda kemaafan kepada Sarah atas sikapnya. Siti Hajar menjadi isteri Nabi Ibrahim kerana kehendak Sarah yang ingin menunaikan hasrat baginda untuk mempunyai anak lelaki. Namun apabila Hajar mengandung dan melahirkan, Sarah berasa cemburu dan Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar tinggal jauh dari Sarah. Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan anaknya menuju ke Faran iaitu Mekah seperti yang diperintahkan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzuddin Ilham bin Muhammad Zaki dari kelas TPHU 5E. Pada hari ini saya ingin membentangkan berkaitan dengan tajuk saya iaitu kisah penghijrahan Nabi Ibrahim dan keluarga. Seperti sedia maklum, kita tahu bahawa kisah hijrah Nabi Ibrahim bersama anak dan isterinya merupakan suatu kisah hijrah keluarga yang penuh dengan barakah. Imam Bukhari membawa satu riwayat yang bersanadkan pada Ibnu Abbas yang mengatakan bahawa wanita pertama yang memakai tali pinggang ialah Hajar. Hajar memakai tali pinggang adalah bertujuan untuk
menghapuskan jejaknya dari pandangan Sarah. Dan melalui pendekatan itu, Nabi Ibrahim berjaya membawa Hajar meninggalkan tempat itu bersama dengan anaknya Nabi Ismail, yang pada ketika itu masih lagi dalam keadaan menyusu. Apabila tiba di tempat yang dituju itu, Nabi Ismail meninggalkan mereka berdua berhampiran dengan Baitullah, iaitu di sebuah pokok yang besar, iaitu di atas telaga Zamzam dan di bahagian tengah masjid. Dan pada ketika itu, kota Mekah belum didiami dan diduduki oleh sesiapa pun, kerana keadaan kota Mekah ketika itu sangatlah tandus. Hajar hanya diberi persediaan satu kantung buah kurma dan sedikit air. Lalu ditinggalkan Nabi Ibrahim tanpa berkata apa-apa pun. Dan Hajar ketika itu sangat terkejut, lalu mengejar Nabi Ibrahim dan memanggilnya serta bertanyakan kepadanya. Tetapi Nabi Ibrahim tetap mendiamkan diri dan tidak menoleh ke arah isterinya langsung. Apabila Nabi Ibrahim terus melangkah meninggalkan Hajar, Hajar bertanya kepadanya, adakah Allah memerintahkannya supaya berbuat sedemikian? Lalu Nabi Ibrahim menjawab, ya. Dan Hajar faham akan perintah yang perlu dilaksanakan oleh suaminya itu. Lalu Hajar kembali ke tempat dia ditinggalkan. Dalam keadaan keseorangan, Hajar menyusukan anaknya Ismail. Dan apabila Hajar berasa dahaga, dia akan minum sedikit air yang dibekalkan itu sehinggalah air itu habis. Apabila dia beralih pandangannya, dia terlihat sebuah bukit, iaitu Bukit Safa yang terletak paling dekat dengan tempat dia berada. Lalu dia bangun dan terus berjalan dengan cepat menuju ke tempat itu untuk melihat mungkin ada sesuatu ataupun seseorang yang ada untuk beliau meminta pertolongan. Kemudian setelah pergi ke Bukit Safa dan turun kembali sehinggalah sampai ke tengah-tengah lembah dan terus berjalan melintasi lembah itu, maka sehinggalah membawanya ke Bukit Marwah. Lalu dia berhenti seketika dan melihat keadaan sekeliling. Kemungkinan ada sesuatu ataupun seseorang yang beliau boleh meminta pertolongan. Hajar berulang-alik dari kedua-dua bukit itu sehinggalah cukup 7 kali. Dan Ibnu Abbas berkata bahawa Rasulullah SAW mengatakan, itulah sa'i yang dikerjakan orang di antara Bukit Safa dan Marwah. Apabila Hajar memandang ke arah Bukit Marwah, Hajar terdengar sesuatu yang berkata soh. Adapun yang dimaksudkan dengan ucapan itu adalah dirinya sendiri. Seterusnya dia mendengar suara yang serupa dan mendengar lagi. Dan beliau berkata, aku mendengar suara itu. Kemungkinan di sana ada pertolongan. Dan tiba-tiba beliau mendapati malaikat yang berada dekat dengan Zamzam yang tengah membenamkan sayap ke tanah sehingga memancarkan air. Lalu Hajar membuat bendungan kecil menggunakan tangannya dan mencedok air itu dan dimasukkan ke dalam bekas yang dibawanya. Setelah air yang diisi ke dalam bekas itu penuh, air itu tetap memancar. Dan hal ini membuatkan dia tercengang. Ibnu Abbas berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah merahmati ibu Ismail. Andai kata Zamzam itu dibiarkan, tentulah Zamzam akan menjadi mata air yang tetap memancar. Maka Hajar meminum air itu sepuas-puasnya dan beliau kembali menyusui anaknya Ismail. Malaikat berkata kepadanya, kamu jangan takut dengan tempat ini. Sebab apa? Sebab di situ terdapat Baitullah yang kelak akan dibangunkan oleh anak ini dan ayahnya. Yang dimaksudkan iaitu Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Allah tidak akan mensia-siakan keluarga ini. Keadaan Baitullah pada ketika itu mengalami kerosakan kerana pernah dilanda banjir besar
yang mengakibatkan keruntuhan di bahagian kanan dan kiri Baitullah. Keadaannya tetap sama, sehinggalah sekelompok bangsa bernama Jurhum lalu di situ dari jalan Kidak yang merupakan sebatan jalan yang kanan kirinya tidak ditumbuhi tumbuh-tumbuhan. Mereka turun di bawah wilayah Mekah dan dari sana mereka melihat burung-burung berkerumun dan berkeliling di udara. Mereka bertanggapan bahawa burung-burung itu mestilah mengelilingi air. Dan mereka mengutus seseorang untuk menyiasat adakah tempat itu mempunyai sumber air. Jadi selepas utusan itu menyiasat, ternyata betul mereka menemui sumber air di sana. Lalu utusan tadi kembali dan menyampaikan hasil siasatannya, dan setelah mendapatkan kepastian, mereka semua berangkat menuju ke tempat itu. Dan pada ketika itu, ibu kepada Ismail iaitu Hajar berada berhampiran dengan mata air, dan pada waktu itu kelompok kaum Jurhum menuju ke sana. Dan apabila tiba di tempat Hajar berada, mereka berkata, adakah Hajar mengizinkan mereka tinggal di kawasan tempat itu? Jawab Hajar, ya, tetapi kamu tidak mempunyai hak untuk menguasai air ini. Abdullah bin Abbas mengatakan bahawa Rasulullah SAW pernah menjelaskan, katanya, hal itu membuatkan ibu kepada Ismail menjadi seorang yang paling disayangi, dan Hajar merupakan seorang yang paling dicintai oleh kaum itu. Bangsa Jurhum beramai-ramai tinggal di wilayah itu, dan mereka mengirim utusan untuk memberitahu rakyat mereka bahawa tempat itu merupakan tempat yang baru untuk dijadikan sebagai tempat untuk menetap. Disebabkan keakraban hubungan itu, akhirnya mereka mengangkat Hajar menjadi seseorang yang dihormati di kalangan mereka. Dan setelah Ismail membesar menjadi seorang pemuda, dan Ismail pun mempelajari bahasa Aribah, iaitu bahasa kaum Jurhum. Dan masyarakat Jurhum benar-benar kagum melihat perkembangan Ismail, yang pada ketika itu menganggap bahawa Ismail ini merupakan pemuda yang memiliki banyak kelebihan. Setelah Ismail dewasa, Ismail berkahwin dengan salah seorang gadis dari bangsa Jurhum. Dan setelah berlalu beberapa waktu, ibu kepada Ismail iaitu Hajar telah meninggal dunia. Nabi Ibrahim mengunjungi mereka setelah pernikahan Ismail, dan apabila tiba di rumah anaknya, Nabi Ibrahim tidak menjumpai Ismail, dan Nabi Ibrahim bertanya kepada menantunya mengenai Ismail. Lalu menantunya menjawab, Ismail keluar untuk mencari keperluan keluarga kami. Nabi Ibrahim bertanya lagi tentang kehidupan dan keadaan rumah tangga mereka. Lalu menantunya menjawab, keadaan kami memerlukan perhatian dan kami mengalami kesukaran hidup. Lalu Nabi Ibrahim berkata, apabila suamimu pulang, sampaikan salamku kepadanya dan katakan supaya dia mengubah pintu rumahnya kerana ia tidak baik. Dan apabila Ismail pulang, dia seakan akan menyukai sesuatu, dan beliau bertanya, adakah ada tetamu yang datang? Lalu isteri menjawab, ya, tadi ada seorang lelaki tua dengan ciri-ciri yang sedemikian datang ke rumah yang bertanyakan tentang dirimu. Dan isteri Ismail memberitahu lelaki tua itu mengenai diri suaminya, dan orang itu menanyakan tentang kehidupan kita, dan isteri menjawab, kehidupan kita dalam kesukaran dan susah. Ismail bertanya, ada pesanan ke dari lelaki tua itu untuk disampaikan kepadanya? Lalu isterinya menjawab, ya ada, beliau meminta supaya menyampaikan salam kepada Nabi Ismail dan berpesan supaya Nabi Ismail mengubah pintu rumahnya kerana ia tidak baik. Dan Nabi Ismail berkata,
beliau lelaki tua itu adalah ayahnya, dan ayahnya memerintahkannya untuk menceraikan isterinya dan kembalikan isterinya itu kepada keluarganya. Ismail menceraikan isterinya dan seterusnya dia mengahwini seorang gadis lain dari kalangan kaum Jurhum. Dalam beberapa hari kemudian, Nabi Ibrahim datang semula ke rumah Ismail dan beliau tidak menjumpai anaknya. Adapun yang ada pada ketika itu adalah isterinya. Dan dia bertanya kepada Ismail. Isterinya menjawab, Ismail keluar untuk mencari sesuatu yang kami perlukan. Nabi Ibrahim bertanya lagi, bagaimana dengan keadaan dengan dirimu? Kemudian beliau menanyakan keadaan kehidupan dan rumah tangganya. Dan menantunya menjawab, keadaan kami baik-baik saja, kehidupan kami cukup. Dia tidak berhenti-henti memuji Allah dan bersyukur kepadanya. Nabi Ibrahim bertanya lagi, bagaimana dengan bahan makananmu? Dia menjawab, makanan kami adalah daging. Nabi Ibrahim bertanya lagi, apakah minumanmu? Dia menjawab, minuman kami adalah air. Nabi Ibrahim berkata, Allahumma barik lahum fil lahmi wal ma'i. Ya Allah, anugerahkanlah keberkatan kepada mereka terhadap daging dan air yang mereka gunakan. Seterusnya Rasulullah SAW berkata bahawa ketika itu belum ada biji-bijian seperti gandum, sejenis gandum. Andaikan ada bijian-bijian, nescaya doa Nabi Ibrahim untuk mereka termasuk juga untuk barang itu. Seterusnya disebutkan bahawa Nabi Ibrahim berkata, jika suamimu pulang, sampaikan salamku kepadanya. Perintahkan dia supaya mempertahankan pintu rumahnya. Dan apabila Ismail pulang, beliau bertanya, apakah ada seseorang yang datang menemuimu? Isterinya menjawab, ya, tadi aku didatangi seorang lelaki tua yang berperangai sangat mulia. Dan aku terkesan dengan kata-katanya. Dan beliau menanyakan diri Nabi Ismail kepada isterinya. Dan isteri Nabi Ismail memberitahu kepadanya mengenai diri suaminya. Lalu dia bertanya tentang kehidupan kita. Dan isterinya menjawab bahawa keadaan mereka sekarang sangat baik dan terjamin. Dan Ismail menunjukkan, apakah ada pesanan yang dia ingin sampaikan kepadaku? Lalu isterinya menjawab, ya, beliau menyampaikan salam dan memerintahkan dirimu supaya tetap mempertahankan pintu rumahmu. Lalu Ismail berkata, lelaki tua itu adalah ayahku dan engkau diibaratkan sebagai pintu rumah. Beliau memintaku supaya tetap mempertahankan dirimu. Atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Nabi Ibrahim menetap bersama anak dan menantunya. Pada suatu hari, Nabi Ibrahim mendatangi puteranya yang pada ketika itu Nabi Ismail baru saja berlatih melontar lembing di bawah sebatang pokok besar berdekatan Zamzam. Pada ketika itu Ismail melihat kehadiran ayahnya, lalu segera menyambutnya dengan riang gembira, sebagaimana layaknya ayah berbuat kepada anaknya dan anak berbuat kepada ayahnya. Nabi Ibrahim berkata, Ismail, Allah memerintahkan aku untuk melakukan sesuatu tugas. Lalu Ismail menjawab, ya, kerjakanlah apa yang diperintahkan Tuhanmu. Dan Nabi Ibrahim berkata, engkau sedia membantuku? Ismail menjawab, ya, aku akan membantumu. Lalu Allah memerintahkan aku untuk membinakan sebuah rumah di sana, kata Nabi Ibrahim sambil menunjuk ke arah dataran yang lebih tinggi dari kawasan sekitarnya. Dan ketika itu juga mereka mulai membina asas sebuah bangunan, iaitu Baitullah. Ismail bertindak sebagai pekerja yang mengusung batu-batu, sementara Nabi Ibrahim bertindak sebagai tukangnya. Sehingga ketika itu binaan itu mencapai ketinggian tertentu dan Ismail mengangkat seketul batu untuk dijadikan pijakan ayahnya. Nabi Ibrahim berdiri di atas batu itu sambil membuat bangunan, sementara Ismail membantu menghulurkan batu-batu untuk dijadikan dinding sambil mengerjakan pembinaan. Mereka berdoa sebagaimana diceritakan Allah Subhanahu Wa Taala melalui firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 127, iaitu wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'id minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, yang bermaksud, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, wahai Tuhan kami, terimalah amal usaha kami, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Mereka
anak dan ayah terus membuat bangunan tersebut sambil membaca doa sehingga dinding bangunan itu sempurna. Jadi itu saja perbentangan untuk tajuk saya. Seterusnya saya serahkan kepada rakan yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Zanaria binti Yaakob akan menceritakan tentang kisah berlakunya korban Nabi Ibrahim AS bersama anaknya Nabi Ismail AS. Hari Raya Idul Adha ataupun dikenali di kalangan masyarakat pada hari ini adalah Hari Raya Korban, merupakan salah satu hari yang terpenting dalam sejarah umat Islam kerana Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS kedua-duanya telah berjaya menuruti perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibadah korban yang dilakukan pada Hari Raya Idul Adha ini adalah bertujuan untuk memperingati kisah pengorbanan Nabi Ibrahim AS yang sanggup menyembelih anaknya Nabi Ismail AS kerana ketaatan mereka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Korban ini berlaku berikutan kerana Nabi Ibrahim AS yang suka melakukan penyembelihan sehingga membuatkan para malaikat mengaguminya. Pada ketika ini, Nabi Ibrahim belum lagi mempunyai zuriat dan Nabi Ibrahim telah berkata, semua yang menjadi korbanku itu tiadalah apa-apa bagiku. Demi Allah, jika aku mempunyai anak lelaki, pasti aku akan persembahkan juga di jalan Allah dan aku akan korbankan dia untuk Allah. Kata-kata ini dianggap sebagai satu nazar. Sehingga kan diceritakan bahawa Nabi Ibrahim pada tahun-tahun selepasnya telah terlupa akan nazar ini. Maksudnya adalah Nabi Ibrahim telah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala mengurniakan kepada baginda seorang zuriat yang soleh. Jadi Allah Taala telah makbulkan doa Nabi Ibrahim ini dan dikatakan Nabi Ibrahim telah menerima Nabi Ismail ketika mana Nabi Ibrahim berumur 86 tahun. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri telah ceritakan macam mana Nabi Ibrahim itu berdoa, yang mana Allah Taala ceritakan dalam surah As-Saffat ayat 100 dan 101 yang bermaksud, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku yakni seorang anak yang termasuk orang yang soleh, maka kami beri khabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar yakni Ismail. Sekarang saya akan menceritakan pula tentang perintah penyembelihan Nabi Ismail AS. Waktu ketika Nabi Ibrahim telah dikurniakan Nabi Ismail dan Nabi Ismail pun telah meningkat dewasa, maka dikatakan pada waktu itu umur Nabi Ismail, ulama menafsirkan 7 tahun. Dan ada juga ulama yang menafsirkan umur Nabi Ismail pada ketika ini adalah 13 tahun. Yang mana waktu ini Nabi Ibrahim AS telah pun bermimpi, iaitu mimpi untuk diperintahkan, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail AS. Ia dikatakan wahyu daripada Allah. Sebabnya mimpi ni merupakan salah satu cara penyampaian wahyu daripada Tuhan kepada utusannya pada waktu itu. Perintah yang diterima melalui mimpi tersebut haruslah dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim AS. Riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anha, beliau meriwayatkan pada malam Tarwiyah, yakni berlaku 8 Zulhijjah, malam tersebut Nabi Ibrahim telah tidur dan bermimpi, yang mana mimpi Nabi Ibrahim telah menyembelih Nabi Ismail. Jadi ada satu orang lelaki telah berkata kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, tunaikanlah nazarmu. Yang mana sebelum ini Nabi Ibrahim telah pun melafazkan nazar kan. Jadi pada keesokan harinya Nabi Ibrahim AS bangun, tidur dan berfikir sebenarnya mimpi itu datang daripada Allah ataupun ianya datang daripada syaitan. Jadi kemudian pada malam harinya Nabi Ibrahim bermimpi lagi perkara yang sama pada kali kedua. Pada hari esoknya, yakni 9 Zulhijjah, Nabi Ibrahim pasti bahawa mimpi itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di malam ketiga mana Nabi Ibrahim
telah pun bermimpi lagi sekali, mimpi yang sama untuk kali ketiga, maka baginda waktu itu telah yakin bahawa mimpi itu memang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk baginda melakukan nazar yang telah baginda lafazkan, iaitu melakukan penyembelihan terhadap Nabi Ismail alaihissalam. Jadi penerangan saya setakat ini saja, dan saya serahkan penerangan seterusnya kepada kawan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Hajar Safiyah binti Abdul Halim daripada kelas DPHU 5F. Jadi sambungan cerita daripada kawan saya sebentar tadi, mereka sedang menuju di Mina. Jadi setelah setibanya mereka di Mina, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada puteranya Nabi Ismail, seperti mana disebutkan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102 yang bermaksud, maka tatkala anaknya itu sampai ke peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, berkata Ibrahim, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahawa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia pun menjawab, iaitu Ismail lah, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Dengan kehendak Allah, engkau akan mendapatiku di kalangan orang-orang yang bersabar. Mendengar jawapan daripada yang dilontarkan daripada Nabi Ismail AS tersebut membuatkan Nabi Ibrahim terkejut dan bersyukur yang teramat kerana dikurniakan seorang anak yang soleh. Itu bermakna doanya sebelum ini telah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setelah itu, seperti mana firman Allah dalam surah As-Saffat sambungan daripada ayat tadi, iaitu ayat 103, maksudnya setelah keduanya berserah bulat-bulat, maksudnya menjunjung perintah Allah tersebut, Nabi Ibrahim merebahkan anaknya dengan meletakkan iringan mukanya di atas tumpuk tanah. Lalu Nabi Ibrahim mula meletakkan pisaunya pada leher puteranya. Maka dia mulai menyembelihnya dengan kuat. Akan tetapi, pisau itu tidak mampu melukai leher Nabi Ismail. Kemudian, Nabi Ismail, disebabkan situasi tersebut, Nabi Ismail pun bersuara. Dia kata, wahai ayahku, lepaskanlah tali tangan dan tali kakiku supaya Allah Subhanahu Wa Taala tidak memandangku sebagai seorang yang terpaksa. Daripada cadangan Nabi Ismail tersebut, Nabi Ibrahim pun akur. Jadi, dia pun menelentangkan kedua tangan Nabi Ismail dan kedua kakinya tanpa ikatan serta memalingkan wajahnya ke arah tanah. Lalu menetap pisau dengan sekuat tenaga. Dengan izin Allah, pisau dengan kekuasaan Allah, sebab ni keajaibannya, pisau itu membalik serta tidak dapat melukai leher Nabi Ismail. Kata Nabi Ismail, wahai ayahku, kekuatanmu menjadi lemah kerana masih ada rasa cintamu kepadaku. Sehingga ayah tidak dapat menyembelihku. Maka disebabkan situasi tersebut, Nabi Ibrahim pun try memukul pisau tersebut pada batu. Dan batu tersebut pun terbelah dua. Nabi Ibrahim berkata, hai pisau, engkau mampu membelah batu, tetapi kamu tidak dapat memotong daging. Pisau itu dengan izin Allah dia dapat bercakap. Dia berbalas dengan kata-kata Nabi Ibrahim tersebut. Hai Ibrahim, engkau mengatakan potonglah, sedangkan Allah berfirman jangan engkau potong. Maka bagaimana aku mentaati engkau sedangkan aku harus pula menderhakai Tuhanmu? Tidaklah kemudian malaikat Jibril datang membawa seekor kibas. Kibas ini merupakan seekor binatang sembelihan yang boleh dijadikan sembelihan. Dibawa seekor kibas tersebut sebagai gantian kepada Nabi Ismail AS. Sebagaimana firman Allah dalam surah As-Saffat juga, sambungan juga daripada ayat tadi, iaitu daripada ayat 104 hingga ayat 108. Yang membawa maksud, lalu kami memanggil dia, wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang berbuat baik. Sesungguhnya itu benar-benar satu ujian yang nyata.
dan kami tebus anak itu dengan sembelihan yang besar. Maaf, silap. Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang yang datang kemudian. Jadi begitulah kisah daripada kisah tersebut. Begitulah gambaran ketinggian ketaatan, keteguhan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam melaksanakan perintah suruhan Allah tersebut. Bermula daripada seruan ini, jadi mulalah sunnah kurban yang dilakukan oleh umat Islam pada seluruh umat Islam di seluruh pelosok dunia ni pada hari raya Aidiladha. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aina Mardiah binti Zubair pada kelas DPHU 5E, nombor matrik DHU 2019-23462. Saya akan membentangkan tentang pengajaran dan hikmah daripada kisah pengorbanan Nabi Ibrahim. Yang pertama ialah ketaatan seorang isteri terhadap suami. Siti Hajar amat mempercayai suaminya dan tidak berfikir perkara yang negatif atas tindakan suaminya yang meninggalkannya di kawasan yang tidak berpenghuni. Sebaliknya, dia percaya bahawa itu semua adalah suruhan Allah dan ada hikmah di sebalik ujian itu tersebut. Dalam kehidupan kita pada hari ini, jika kita diuji sedemikian, adakah kita akan berprasangka buruk terhadap suami kita? Adakah kita mempersoalkan segala tindakan suami kita, ataupun adakah kita tidak redha dengan ujian yang Allah turunkan kepada kita? Jika kita tidak segentar Siti Hajar, pasti kita akan berprasangka buruk terhadap suami kita, pasti akan mempersoalkan segala tindakan suami kita, dan kita pasti tidak redha dengan ujian yang Allah turunkan. Auzubillah min zalik. Yang kedua ialah ketaatan seorang hamba Allah. Sebagai hamba Allah, Nabi Ibrahim dan Siti Hajar taat kepada perintahnya. Baginda menurut suruhan Allah meskipun terpaksa meninggalkan kedua-dua orang yang amat disayanginya. Selain itu, baginda juga sanggup untuk menyembelih anaknya yang amat dikasihinya kerana taat pada perintah Allah. Sebaliknya, jika kita diuji untuk melakukan pengorbanan yang melibatkan orang yang kita sayang, adakah kita sanggup melakukannya pengorbanan tersebut? Adakah kita sanggup mengorbankan harta, pangkat, kedudukan dan orang yang kita sayang demi agama? Nabi Ibrahim belajar erti kehambaan yang sepenuhnya kepada Rabb. Tidak ada yang memiliki menjadi milik kita sekalipun diri kita sendiri. Perintah Allah atas segala sentiasa menjadi wajib untuk ditaati walaupun terasa berat untuk melakukannya. Nilai keimanan itu juga tersemat di dalam sanubari anaknya Nabi Ismail AS. Ketika ditanya oleh sang ayah tentang mimpinya itu, maka tanpa ragu-ragu dia menjawab. Maka ketika anak itu sampai ke peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anak kesayanganku, sungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahawa aku akan menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Anaknya menjawab, "Wahai ayah, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah ayah akan mendapat daku dari orang-orang yang bersabar." Surah daripada As-Saffat ayat 102. Dilihat dari ayat di atas betapa tenangnya Nabi Ismail AS menyatakan ayat itu walaupun dia tahu bahawa dia akan disembelih oleh ayahnya, tetapi dengan kekuatan, ketaatan dan ketakwaan seorang hamba kepada Allah, dia redha atas apa yang diperintahkan oleh ke atas ayahnya. Subhanallah. Yang ketiga ialah kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Sedangkan Siti Hajar yang berlari-lari sebanyak 7 pusingan dari Bukit Safa ke Marwah demi untuk mencari sumber air bagi memberi minum kepada anaknya Ismail. Betapa kentalnya hati seorang ibu demi untuk anaknya yang menangis kelaparan. Ibu pun mesti mempunyai sifat keibubapaan seperti penyayang, sabar, tegas, sentiasa membincang dengan anak-anaknya dalam urusan melibatkan diri mereka. Anak-anak perlu diasuh supaya beradab dan sentiasa membawa kegembiraan dan mendapat keredaan kedua-dua orang tua mereka.
Jika anak kita menangis kelaparan dan kita tidak mempunyai sebarang makanan atau minuman di rumah, adakah kita sanggup berkorban dengan penuh kesukaran dalam mencari sumber makanan dan minuman untuk anak tersebut? Anak-anak hendaklah dididik supaya mengasihi dan mentaati Allah melebihi daripada segala kasih sayang dan ketaatan. Ibu bapa sanggup berkorban dalam apa jua keadaan pun. Mereka sanggup berkorban nyawa untuk melahirkan kita, berkorban penat lelah, berkorban masa untuk mencari rezeki untuk kita. Jadi kita sebagai anak yang baik, kita perlulah sentiasa berbuat baik kepada mereka walaupun mereka sudah tua. Seterusnya, yang keempat ialah ketakwaan kepada Allah akan dikurniakan kebaikan. Ketakwaan Siti Hajar dalam meyakini hikmah bagi ujian yang Allah turunkan dalam membuat air Zam-Zam timbul secara tidak disangka-sangka dari kaki Nabi Ismail yang akhirnya kekal sehingga ke hari ini. Jika kita yakin dan bertakwa kepada Allah, nescaya kita akan mengurniakan anugerah yang tidak disangka-sangka pada kita. Yang penting kita harus yakin dan beriman kepadanya. Akidah atau kepercayaan kepada rukun iman adalah asas pendidikan terpenting dan terawal. Dengan itu, anak-anak lebih mudah menerima tanggungjawab sebagai hamba Allah. Jika kita fikirkan balik segala apa yang Allah aturkan untuk kita, pasti akan ada kebaikan. Jadi, kerja kita hanyalah untuk ikut dan tidak banyak soal dalam melakukannya. Kita perlulah yakin bahawa Allah yang mengaturkan segala-galanya untuk kita. Yang terakhir sekali ialah pengorbanan yang ikhlas akhirnya membawa kebaikan. Pengorbanan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan anak dan isterinya dalam satu tempoh yang lama telah membuatkan berlakunya perkara-perkara lain seperti timbulnya air Zam-Zam serta munculnya kota Mekah sehingga ia menjadi negara yang subur, makmur dan didatangi orang dari setiap pelosok dunia. Begitu juga pengorbanan untuk menyembelih Nabi Ismail telah menyebabkan ibadah korban menjadi sesuatu yang dilakukan oleh umat Islam sehingga hari ini. Jadi apakah pengorbanan yang kita lakukan pada hari ini? Jika kita fikirkan, kita berkorban kebebasan kita dengan kekal berada di dalam rumah, di dalam asrama, supaya kita akhirnya akan dihindarkan daripada wabak-wabak yang berbahaya. Itu pengorbanan kita pada hari ini. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya akan membentangkan tentang kesimpulan daripada kisah pengorbanan Nabi Ibrahim. Kesimpulannya, sebagai seorang hamba Allah yang beriman, kita wajib mentaati Allah sebagai matlamat yang tertinggi di dalam kehidupan kita. Walaupun ada kalanya kita akan tergiur dengan kenikmatan dunia, anak dan isteri, harta yang melimpah ruah. Namun semua itu seharusnya menjadi alat untuk kita semakin mendekatkan diri kepada Allah dan bukan semakin menjauhkan diri padanya. Selain itu, anak yang soleh merupakan nikmat yang besar bagi orang tua, iaitu ibu bapa. Lihatlah bagaimana Nabi Ismail berjaya meyakinkan ayahnya bahawa baginda juga adalah dalam kalangan orang yang bertakwa dan sabar, sama seperti ibunya Hajar dan bapanya Nabi Ibrahim. Itulah keluarga sakinah yang seharusnya menjadi impian setiap dari kita, supaya hubungan kekeluargaan itu tidak sekadar pada darah sahaja tetapi mampu membawa ke syurga bersama-sama. Jika kita melakukan pengorbanan dengan penuh keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah, Allah pasti akan menyediakan hikmah terindah buat kita yang kita sendiri tidak menyangkakannya.